Okay guys, Assalamualaikum, welcome to my video. So, terima kasih kepada yang klik video ni, terima kasih yang nak menonton video ni. Jadi video hari ni aku nak kongsikan tentang satu kisah yang berkait dengan wabak virus. Virus ni popular ketika tahun 1518. Memang dah lama guys, lebih 500 tahun. Dan benda ni berlaku di Perancis ataupun kita sebut France. Satu wabak yang akan membuatkan manusia menari sampai mati. Check it out. Okey, wabak ni dipanggil Dance Plague. Berlaku di satu tempat yang dinamakan Strasbourg, Perancis. Ini adalah satu virus yang menjadi fenomena dunia ketika itu. Popular dengan nama Dancing Plague ataupun kita panggil wabak menari sampai mati, yang berlaku ketika tahun sekitar 1518. Dah lebih daripada 500 tahun berlakunya fenomena ini. Okey, cerita dia macam ni. Ada seorang perempuan yang bernama Frau Troffea menari seorang diri di tengah-tengah bandar, di tengah-tengah kota. Apa yang dibuat oleh Frau Troffea ni mewujudkan rasa curiga dan rasa pelik oleh penduduk-penduduk setempat. Walaupun dia berada dalam keadaan tengah menari, tapi penduduk setempat tu boleh nampak mukanya, di mana muka dia berada dalam kesakitan. Kalau kita nampak dia sekarang lah, kita boleh cakap memang nampak macam kena pukau. Kemudian dia terus menari-menari sehingga selepas seminggu Frau Troffea masih menari dekat tempat yang sama. Sepanjang Frau Troffea ni menari di tengah-tengah bandar, di tengah-tengah kota, ada penambahan penari-penari lain. Kita panggil backup dancer mungkin. Ada lebih kurang 34 orang menari bersama-sama Frau Troffea. Dan kebanyakan yang menari itu adalah semua daripada kaum perempuan. Bila mangsa-mangsa ni dah mula start menari, dia akan menari berterusan tanpa henti sehingga ada yang mati disebabkan kepenatan dan disebabkan serangan jantung. Virus itu berterusan. Wabak itu menjangkiti ramai orang sehingga lebih kurang 400 orang dijangkiti wabak ini. Pakar-pakar seperti doktor, ahli sains ketika itu, dia tak dapat nak pastikan, dia tak yakin, dan mereka percaya ini bukan disebabkan bakteria atau apa-apa virus yang menjangkiti manusia-manusia tersebut. Mereka pun tidak dapat mengesan punca berlakunya wabak itu disebabkan wabak ini membuatkan ramai yang mati. Jadi pemerintah Strasbourg mengambil tindakan mencari jalan penyelesaian dengan memutuskan yang fenomena ini sebenarnya berlaku atas dasar paranormal, benda-benda yang berkaitan dengan benda-benda gaib. Kenapa pemerintah Strasbourg buat macam tu? Sebab dia nak tutup mulut orang. Kalau benda tu berlaku tanpa ada sebab, tanpa ada jawapan, penduduk tempatan yang masih tak kena wabak tu akan terus menerus tanya, apa nak jadi ni, apa nak jadi, macam mana boleh jadi macam ni. Jadi pemerintah ambil jalan mudah, di mana dia memutuskan bahawa fenomena ini adalah disebabkan benda-benda paranormal. Yang peliknya, waktu tu pemerintah dan ahli-ahli sains ni, mereka tak nak mencari jalan penyelesaian dengan cari antivirus ke, mencari ubat. Tapi apa yang dibuat guys, dia mengupah ahli yang pakar dalam muzik dan juru penari ataupun sekarang kita panggil koreografer. Malah mereka membina pentas yang khas untuk mereka yang dah diserang wabak menari ni, untuk menari dekat situ. Apabila penduduk tempatan tanya kepada mereka ni yang buat benda-benda macam tu, mereka bagi jawapan kononnya dengan menggalakkan mereka untuk menari, mereka akan sembuh sendiri. Senang betul diorang buat kerja. Patutnya sambil-sambil tu bolehlah pecah dua bahagian ke. Yang seorang kalau dah buat macam tu, buatlah. Yang selebihnya tu bolehlah mungkin cari antivirus, cari antidote, cari ubat macam mana nak selesaikan benda-benda ni. Tapi sebenarnya tindakan yang mereka buat tu adalah satu kesilapan besar, dan kesannya membuatkan lebih ramai yang mati disebabkan wabak tu. Menari tak henti, lepas tu mati kepenatan. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang pakar sejarah yang dinamakan John Waller, dan buku itu bertajuk A Time to Dance, A Time to Die. Masa untuk menari dan masa untuk mati. Dalam buku tu memberitahu, menerangkan tentang wabak itu adalah disebabkan penduduk tempatan memakan satu haiwan yang dinamakan ergot. Dan ketika itu dipercayai ulat ergot ni kalau dimakan boleh membuatkan orang yang makan tu mempunyai halusinasi, sentiasa berhalusinasi dan akan kekejangan otot. Tapi pelik guys, kalau kejang kenapa diorang boleh menari-nari?
Kalau disebabkan halusinasi itu logik juga dia orang boleh menari. Ulat ergot ni berstruktur dengan dadah lysergic acid diethylamide atau dikenali sebagai LSD. Tapi kalau nak diikutkan, sebenarnya ramai pakar-pakar perubatan yang ragu dengan teori ini. Disebabkan dalam kajian dia orang percaya yang ergot ni sebenarnya membantutkan mereka daripada menari. So andai kata kita ada jumpa seorang mangsa wabak menari sampai mati ni, ketika dia tengah menari, kita bagi ulat ergot tu, dan ulat ergot tu akan buat dia orang berhenti menari. Jadi dekat sini dia tak ada kata putus, dan kemungkinan besar ini adalah satu penyakit, satu wabak virus yang tak mampu dijawab dengan teori-teori yang berasas sehingga ke hari ini. Dan ada lagi satu teori, iaitu ianya dipanggil satu histeria besar-besaran. Umpama macam kalau kita pernah dengar cerita-cerita dulu kan, budak-budak sekolah kena rasuk ramai-ramai, lebih kurang macam ni lah. Tapi dia punya rasuk ni, dia tak mengamuk tapi dia menari. Dan ketika itu mereka percaya kenapa berlakunya histeria secara beramai-ramai itu adalah disebabkan keadaan di Eropah sangat terdesak. Penduduk sentiasa lapar, sentiasa sakit. Waktu tu keadaan ekonomi mungkin tak berapa stabil, ramai orang miskin. Mungkin disebabkan itulah. Disebabkan keadaan tu, mereka percaya di mana apabila dah terdesak, mereka akan buat satu tindakan yang tak waras macam ni, menari sampai mati. Jadi itu guys, teori terakhir yang menjadi sebab puncanya kenapa ada wabak virus menari sampai mati. Dan sampai sekarang ni aku tak jumpa lagi teori-teori baru yang boleh menjawab persoalan yang lebih logik, yang lebih berasas berkaitan wabak menari sampai mati ni. Ataupun mungkin ada tapi aku yang tak jumpa. Mungkin korang boleh kongsikan di ruangan komen di bawah tentang wabak menari sampai mati ni, atau kita panggil dengan nama yang lebih popular adalah dance plague. Kongsikan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Dan kalau korang ada apa-apa idea yang korang nak aku kongsikan dalam video ni juga, korang boleh komen di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ni daripada mula sampai habis. Itu saja aku nak kongsikan pada video kali ni. Assalamualaikum.